Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rati Atmojo. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman hari ini sehat selalu, happy dan dimurahkan rezekinya. Oke teman-teman, hari ini saya mau mereaction sebuah video dari Faktau Channel yang bertajuk 10 benda yang membuat orang luar negara tak suka Malaysia. Wow, apa ya yang membuat mereka tak suka Malaysia? Jadi penasaran nih guys. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita tengok videonya. Let's go. Faktau pelik. Kenapa ada seorang ni selalu sangat bagi cadangan ni kepada Faktau hampir setahun. Tapi kerana cadangan dia, sistem YouTube rasa tak elok. Jadi YouTube akan terus auto-block. Tapi suatu hari, Faktau terasa nak bertanya kepada dia, kenapa dia cadangkan macam ni? Dan jawapan dia membuatkan Faktau tergelak. Kau, siapa terasa nak buat video ni? Biasa kita dengar orang luar negara suka Malaysia, Saya kan? sayang Malaysia. Saya sayang Malaysia. Saya juga sayang Malaysia. Malaysia. Tapi tahu tak korang, bila Faktau cari pasal benda ni, rupa-rupanya ramai orang luar negara yang menganggap Malaysia sebagai negara yang pelik. Oh, Pelik? Apa maksudnya pelik. yang pelik tu? Malaysia, one of the weirdest countries. Unusual or weird Malaysians I hate. Well, kind of. About Kuala Lumpur in Malaysia. Not to go Malaysia. Kalau korang nak tahu, jom bersama Faktau kita bongkar pandangan dunia tentang Malaysia di dalam. From the UK, So you know the Queen? Yes, I know the Queen. Is she your auntie? No, the Queen is not my auntie. Kejap. Faktau ada pinkan di komen pemenang giveaway #Faktau Merdeka 67. Nanti korang bolehlah tengok 10 benda yang buat orang luar negara tak suka Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau. Jangan lupa subscribe ya, guys, ya. Dan jangan lupa tekan loceng. 10 makanan sedap. wow. Kenapa pula diorang tak suka Malaysia? Sebab makanan sedap. Itu kan perkara yang bagus. Tapi kenapa pula orang luar negara tak suka? Ini kerana setiap kali balik dari bercuti di Malaysia, kebanyakan daripada mereka mengatakan mereka perlu bersenam 2 kali ganda daripada sebelum ini. Untuk membakar semula makanan-makanan yang telah dihadam daripada nasi lemak, mi goreng Oh, mamak, makanan hinggalah Malaysia kepada sedap-sedap, char kway guys. teow. Jadinya bikin gemuk. Malah dalam video Faktau bertajuk 10 selebriti korang tak sangka pun berasal dari Malaysia, dan 10 YouTuber luar negara yang fasih berbahasa Malaysia. Korang boleh nampak hampir kesemua daripada mereka jatuh cinta dengan Malaysia sebab makanan. Malaysia ni pelbagai boleh kata kebanyakan sedap. Jatuh cinta dengan Malaysia melalui makanannya. Dan sangat sedap nasi lemak. Of course makanan. Contohnya Makanan dalam salah saja satu juga perempuan guys penasaran Malaysia, dengan makanan Malaysia. iaitu penyanyi terkenal yang lahir di Klang tetapi merupakan warga negara Australia. Wow. Dia mendakwa yang dia terpaksa bersenam setiap kali pulang dari Malaysia kerana makan terlalu banyak. Back because I really miss Malaysia. I was there recently and it took me quite a few weeks of jogging and cycling to get rid of all the weight that I put on there in such a short Jogging. time. Malah seorang YouTuber dari luar negara bernama Sky Samuel dari UK pernah mengatakan yang dia pelik kerana sarapan pagi di Malaysia adalah hidangan berat. This is considered a breakfast here in Malaysia. For me, Oh iya, makanannya berat-berat guys. Dia tak tengok lagi breakfast belah utara. Siap berlauk macam makan tengah hari lagi. 9. Terlalu peramah. Ya, orang Malaysia memang sangat peramah. Kalau korang nak tahu, mengikut kajian, majoriti orang Malaysia memang peramah tanpa mengira budaya, bangsa dan agama, dan bukan sahaja dengan sesama rakyat Malaysia, tetapi juga dengan orang luar negara. Bener banget ini. Meskipun saya belum pernah ke Malaysia, tapi saya sudah bisa merasakan kalau orang-orang Malaysia itu ramah, baik dan positive vibes. Setiap saya baca komen-komen di video-video saya dari teman-teman Malaysia itu, saya bisa merasakan teman-teman itu baik, ramah, dan selalu yang terpenting selalu mensupport saya hingga saat ini. Sehinggakan
pernah tersenarai sebagai negara Asia kedua paling beramah. Ditambahkan lagi, pada tahun 2019, seorang qari dari Austria, Ahmad Uchar, mengatakan yang dia suka dengan Malaysia kerana masyarakatnya sangat beramah, jauh berbeza dengan masyarakat di Eropah. Walau bagaimanapun, sikap beramah dan suka membantu orang Malaysia ini pada awalnya dikatakan menimbulkan rasa tidak selesa, terutamanya bagi orang luar negara kerana ia membuatkan mereka rasa serba salah dan terhutang budi kerana tidak biasa dengan budaya di Malaysia. I didn't have a cash. I didn't have cash. I only had my card. And then the bus is coming, and I started panicking. I was like, how do I buy the ticket? And then like they saw me panic, they just come with the money and they just giving it to me. And I was like, oh, but I don't have it, so I can't give it to you. It's like, Wow. It's okay. It's okay. They are giving, but they are still so cute and kind when it comes to receiving. It's not like we are giving and we expect the same. This is, it's such a kindness for kindness for kindness Keren for banget. kindness. Namun semakin mereka mengenali budaya Malaysia, kebanyakan mereka mula Masya mempraktikkan Allah. keramahan itu setelah mereka balik. Malah terdapat juga yang menetap terus di Malaysia. Keren orang Keramahan Malaysia, orang guys. Malaysia. Lama hidup Malaysia? Kerana keramahan orang Malaysia. Lama hidup Malaysia? 19 19 apa bulan? tahun. Tahun. Kita rasa nak balik duduk kampung ni ke? Sering. Apa? Suka terus sakit. Balik. 8. Kedai restoran 24 jam. Mesti korang jarang dengar senarai kali ini kan? Kalau korang nak tahu, kebanyakan kedai makan di luar negara tidak beroperasi 24 jam tau, kecuali makanan segera yang terkenal. Tapi di Malaysia, kita ada restoran yang bukan setakat beroperasi 24 jam. Malah, restoran itu turut menyediakan pelbagai jenis makanan dari pelbagai bangsa dan pelbagai negara dan pelbagai bahasa, iaitu keren. Restoran Mama. Kenapa ya dipanggil Mama ya? Padahal India ya guys ya. Betul kan? Kita pun kalau lapar tengah-tengah malam, mesti Mama akan jadi pilihan. Betul tak? Hey Mama, boleh kira sekarang semuanya 50. Itu tisu saya kasih free. Wow. Penyanyi Korea terkenal Jackson Wang yang pernah membuat persembahan di Malaysia pun lepak Mama. Namun, kenapa orang luar negara tak suka benda ni? Sebab dengan adanya kemudahan restoran Mama yang menyediakan pelbagai variasi makanan dari pelbagai jenis roti, nasi goreng, western, sehinggalah kepada signature dish diorang seperti mi goreng Mama ayam goreng kepak dengan telur mata. Mesti tiba-tiba kurang rasa lapar kan? Jam tepat 12 perutku berbunyi. Apatah lagi orang luar negara. Tapi korang perasan tak? Antara salah satu benda yang pelik pasal restoran Mamak ni, tak kisahlah banyak mana pun korang order, diorang tak tulis pun. Tapi bila makanan sampai, semua cukup. Tujuh. Makanan Malaysia bercampur. Disebabkan Malaysia ini terdiri daripada pelbagai jenis kaum, jadi makanan pun mestilah ada pelbagai juga kan? Contohnya dari Melayu, kita ada nasi lemak, nasi kerabu dan nasi dagang. Enak sekali ya. Kita ada nasi Di ayam Malaysia hainan, char kway teow dan macam-macam bihun. makanannya Manakala dari India berbagai pula, bangsa. Kita ada nasi daun pisang, tosai, capati dan macam-macam lagi lah. Tu faktor tak cerita lagi makanan tradisi dari baba dan nyonya ataupun dari Sabah dan Sarawak seperti kadasan dusun, iban, kash palati dan banyak lagi. Jadi, bila dah banyak sangat makanan, maka wujudlah pelbagai jenis campuran makanan. Contohnya, macam laksa Johor yang dihasilkan menggunakan spaghetti ataupun makanan warisan Selangor, nasi ambang, nasi yang menggunakan ambang. nasi dan mi atau bihun goreng. Mungkin bagi kita orang Malaysia, makanan terliur. seperti ini adalah perkara biasa. Namun, Terliur, berbeza guys. dengan setengah orang luar negara yang merasakan gabungan makanan ini agak pelik. Bak kata bahasa Inggeris, food fusion. Jadi apa masalahnya? Make faktor reverse. It took me quite a few weeks of jogging and cycling to get rid of all the weight that I put on there in such a short time. Ni rasanya diorang tak tahu lagi. Malaysia pernah wujud trend makan Maggi campur dengan Milo lagi tahu. Wow, gimana rasanya tuh? 6. Bahasa bercampur. Ini merupakan salah satu keunikan orang Malaysia, iaitu bahasa yang bercampur. Contohnya, di setiap negeri, kita ada logat-logat sendiri kan? Tak dapat baik apa dalam kereta, baiklah muka. Ayah, apa nak kita buat dalam petang peti tu, Pak?
meraya ke hulu, ke hello, ke darat, ke bawah tu dia kempit. Waduh, tambah bingung saya guys. Nggak paham bahasanya. Minum ais masak je. Galah apa lah. Orang cerita saja buka mulut. Garang ni apa? Makanan pun boleh sendiri lah. Alah, kena beli sendiri lah sekolah. Malah menurut pakar linguistik, terdapat lebih daripada 137 bahasa Wah. dituturkan di Malaysia, termasuk slang, dialek dan bahasa isyarat. Tu belum lagi bahasa Manglish. Macamnya banyak banget bahasanya. Ghostan. I can assure you there's absolutely no chance that that is going to happen. Tak ada. Oh my golly gosh, that is absolutely absurd. Bapa. Disebabkan kepelbagaian bahasa ini, ramai orang luar negara akan berasa keliru bila mereka berjalan-jalan di Malaysia. Tapi ada juga orang luar negara yang bersungguh-sungguh nak belajar dialek bahasa di Malaysia. Contohnya macam video ini. Allah, saya dari Kelantan. Oh, hang asal Kelantan. Dari Kelantan. Saya tak bisa guys. Nanti saya punya kampung dekat Goro Pino. Aku selalu lepak-lepak dengan kawan-kawan kami. Aduh, Penang lah. Mana-mana rancak berdosa lah. Wow. Kena dia tarik lah tu. Kawanannya. So, diorang belum dengar lagi bahasa F. Semua orang adalah saudara. Wow. Boleh dikatakan ini merupakan trademark bagi rakyat Malaysia. Kalau korang nak tahu, di Malaysia ini, semua orang merupakan abang, kakak, makcik, pakcik, aunty, uncle, anek ataupun sis korang. Walaupun korang tak ada sebarang Pantesan pertalian ya. dengan diorang. Orang Malaysia Wait a minute. friendly gitu. Who are you? Ini kerana bagi kita rakyat Malaysia, song membuatkan kita sentiasa rapat dan rasa dekat antara satu sama lain tanpa mengira gaul, kan? Tapi tahu tak korang, panggilan seperti ini sangat unik dan boleh jatuh kepada hukum hampir pelik bagi orang luar negara. Keren. An auntie and an uncle Terbaik, is not your Malaysia. relative. In the UK, that person is blood related to you. In Malaysia, that is a complete stranger. Why are we calling everyone auntie and uncle? To be honest, I actually think it's really sweet. But if I was to do this back in the UK, it would be very confusing. Tapi sebenarnya ada satu lagi panggilan yang semua rakyat Malaysia gunakan. Panggilan itu kita gunakan tak kisahlah semasa kita pergi bengkel kereta ke, kedai mamak ke, beli barang secara online ke, atau di mana-mana sahaja, iaitu bos. Hey, boss. 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 Bos. 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 Semua orang Bos, kita panggil bos, bos. kan? Empat. Hai bos. Raja segala buah. Durian. Ini merupakan raja buah yang paling ikonik di Malaysia. Malah punyalah terkenal durian ini dekat Malaysia. Sehingga ramai yang salah anggap durian bukan buah kebangsaan Malaysia. Tapi salah. Buah Terliur kebangsaan saya Malaysia guys. adalah buah betik. Saya pingin nanti kalau di bagi Malaysia kita makan buah sepuasnya ini. bukan buah yang Durian paling Musang sedap King. disediakan. Sedap nak. Oh, Tapi berbeza pula di luar negara, di mana mereka menganggap durian dia Malaysia buah yang tersedap paling di busuk dunia. dan mempunyai rasa yang agak pelik. Jadi, kalau diorang datang Malaysia ketika musim durian, memang bau durian je lah diorang akan dapat. Lagi-lagi, bila lepas makan durian ni, bau dia memang lamalah melekat dekat tangan. Sebab itulah diorang tak suka. Walau bagaimanapun, ada juga orang luar negara yang tak suka makan durian. Tapi bila datang Malaysia, terus suka. Contohnya, macam Koji Jepun. Sedap. Ketagihan dia guys. Paling pelik bila makan mi segera Sedap. campur dengan durian. Siapa pernah cuba? Gimana rasanya itu? Tiga. Wih segera dicampur Banyak durian. sangat. Kalau korang nak tahu, menurut Wikipedia, terdapat lebih kurang 28 hari perayaan di Malaysia. Itu baru hari perayaan. Belum lagi Wow. campur dengan cuti umum. Malah, menurut kajian pada tahun 2018, Malaysia menduduki tempat pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang paling banyak cuti umum. Banyak kan? Orang luar negara pun terkejut tengok cuti dekat Banyak Malaysia sekali, dekat. guys. Mesti korang rasa Banyak bersyukur liburnya. sangat duduk Malaysia sebab banyak cuti kan? Tapi kalau korang nak tahu, ada di antara orang luar negara yang tak suka dengan cuti perayaan di Malaysia ni. Suka-suka diorang ni tak suka. Tapi kenapa diorang tak suka? Sebabnya bila cuti perayaan banyak, maka makanan pun automatik jadi banyak. Bila makanan banyak, diorang pun terpaksalah makan banyak. Jadi bila dah makan banyak, Me, quite
quite a few weeks to of jogging and cycling to get rid of all the weight that I put on there in such a short time. Contohnya, kalau Hari Raya Aidilfitri, takkanlah korang tak pernah makan sampai tak boleh bergerak. Macam Fattau lah. Fattau. Jaket terbalik. Kepada rider-rider motor di luar sana. Loh. Betul tak kalau Fattau katakan korang pernah buat macam ni? Menurut banyak artikel yang Fattau baca, Ternyata di Malaysia juga seperti ini ya trennya, guys. Cara orang Malaysia yang menunggang motosikal memakai jaket secara terbalik, iaitu dari depan. Jadi, untuk menghilangkan kepelikan itu, di dalam video kali ini, Fattau mewakili rider-rider di Malaysia. Cewah akan membuat penjelasan berkenaan isu ini. Pertama, sebenarnya Ternyata di mana-mana sama aja. Pakai jaket terbalik. Kedua, sekiranya hujan, pemakaian jaket secara terbalik boleh mengelakkan badan serta lengan kita daripada terkena air hujan. Ketiga, untuk mengelak batu atau pasir halus yang tercampak dari tayar kenderaan depan. Keempat, ini merupakan sebab utama kenapa pakai jaket terbalik, iaitu malas nak zip jaket. Mungkin orang luar negara tak suka sebab bila diorang dah tahu betapa selesanya, efektifnya Baru dan tahu logiknya saya. cara ini. Diorang akan amalkan dekat negara diorang. Nanti tak pasal-pasal kena beli dengan kawan diorang pula. Kenapa? Satu, power of hand. Inilah dia perkara yang terpaling berpaling hebat di Malaysia, iaitu the power of hand. Di mana dengan memainkan teknik ini, korang mampu menguasai teknik tertinggi terkulung tujuh petanda langit di Malaysia. Antara skill yang korang boleh dapat ialah menghentikan lalu lintas, komunikasi tanpa suara, menembusi kawalan ketat, menghentikan suara. Ya. Benar-benar. Namun, di sebalik kehebatannya, Keren benar. yang membuatkan ramai orang luar negara merasa pelik dan menganggap ia sebagai sesuatu yang berbahaya. Walau bagaimanapun, Fattau tengok rata-rata orang luar negara yang telah berjaya menguasai kuasa terulung ini akan dibawa dan disebarkan di negara mereka sendiri. Seperti yang korang sedia maklum, cara ini adalah tidak selamat dan The tidak power of disarankan, hand. melainkan korang level tinggi lah. Wah, gawat nih kalau saya ke Malaysia, tambah gemuk nanti, timbangannya tambah naik. Pulang dari Malaysia harus jogging, harus olahraga, guys. Karena makanan di sana sedap-sedap dan berlemak. Oke, guys, sampai di sini dulu video reactionku ini. Dan terima kasih untuk Fattau Channel yang sudah mengizinkan saya mereaction videonya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan mensupport channel Rati Atmojo. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.